Datuk Seri Haji Jinur menegaskan beliau tidak pernah gentar untuk berunding dengan Kerajaan Persekutuan dalam usaha menuntut hak-hak Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Menurut Ketua Menteri Sabah itu, ketegasannya dalam rundingan tidak pernah dibuat demi meraih sokongan politik semata-mata, sebaliknya demi memastikan hak Sabah dipertahankan. Saya tidak pernah takut berunding dengan Kerajaan Persekutuan. Dalam mesyuarat MA 63, saya yang paling banyak cakap. Boleh tanya Perdana Menteri. Sampai kadang-kadang dia cakap, Haji ini nampak lembut sentimental, tapi rupa-rupanya dalam mesyuarat dia keras juga. Haji Ji berucap pada majlis kempen Rumah Kita, Kita Jaga di Dewan Undangan Negeri Dun Usukan dan Tempasuk di Kota Belud pada Selasa. Dalam ucapan sama, pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS itu mendedahkan beliau sendiri meminta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk tidak membuat rayuan terhadap tuntutan Sabah mengenai 40% hasil. Beliau menambah, perkara utama ialah Kerajaan Persekutuan tidak merayu terhadap tuntutan 40% itu. Dan proses undang-undang yang sedang berjalan adalah bagi memastikan semua pihak diberi keadilan. Haji Ji turut memaklumkan perbincangan rasmi antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan mengenai isu berkenaan telah mula dilaksanakan pada Isnin. Jika sekiranya di Sabah ini dipimpin oleh satu parti yang mungkin mempunyai sifat yang tidak begitu friendly dengan Kerajaan Persekutuan, apa yang kita dapat? Ketua Menteri Sementara Haji Jinur menekankan hubungan negeri dan persekutuan harus dibina atas kebijaksanaan, kematangan dan tanggungjawab bersama, bukan ketegangan yang akhirnya merugikan rakyat Sabah. Kalau kita gaduh dengan Kerajaan Persekutuan, ini berlaku dulu dan ianya tidak mendatangkan banyak faedah untuk negeri Sabah. Katanya Sabah berhak menuntut hak bawah Perjanjian Malaysia 1963 atau MA 63, tetapi harus melakukannya melalui saluran yang berhemah. Jangan kerana kita menuntut sesuatu, kita renggangkan, keruhkan hubungan kita dengan Kerajaan Persekutuan. Bagi saya itu tidak boleh. Kita mesti menjaga negara kita. Negara kita ialah negara Malaysia. Haji Ji turut menyifatkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai lebih responsif terhadap keperluan Sabah. Kita nampak begitu prihatin terhadap Sabah dan saya yakin rakyat Sabah akan mengingati beliau sebagai seorang Perdana Menteri yang prihatin kepada negeri Sabah. Katanya dalam tempoh pentadbiran GRS, banyak permohonan negeri yang sebelum ini terhenti akhirnya diberi perhatian semula. Kerana sebelum-sebelum ini, isu ini ditimbulkan, dia tidak ada lagi soal perbincangan ini. Disenyapkan begitu saja. So, ini perlu dihargai oleh rakyat negeri Sabah. Menurutnya, Sabah memerlukan politik yang membawa keputusan, bukan ketegangan. Kerajaan Persekutuan mempunyai peranan yang lebih besar daripada kerajaan negeri. Kalau kita gaduh dengan Kerajaan Persekutuan, habis tu kita pergi jumpa sana, minta kelulusan ini, minta ini apa semua kerjasama. Kita mahu kestabilan politik. Hubungan itu mesti dirapatkan. Zahrul Alam, Yahya Syahir, FMT. Yang tidak nampak ini pembangkang saja. Hasil daripada hampir 4 bilion, kita boleh tingkatkan kepada 7 bilion. Ini satu kejayaan yang cukup besar. Dulu kita ambil reserve kita hampir 3 bilion, sekarang sudah 8 bilion lebih. Ini satu kejayaan dan rakyat mesti melihat ini. Bantuan kepada orang susah di bawah IKASI hampir 100,000 orang, RM300 sebulan. Rumah percuma, rumah mesra SMJ dan banyak lagi. Jadi
pembangkang di sana, apa yang dia orang cakap itu, dia orang dulu pernah pegang pelbagai tanggungjawab dalam kerajaan negeri dan persekutuan. Apa mereka buat? Kita dapat tingkatkan aktiviti ekonomi melalui berbagai sektor, dan juga kita dapat membantu rakyat kita yang susah di bawah melalui kesejahteraan rakyat, dan juga memberi tumpuan kepada pembangunan modal insan, bantuan kepada pelajar-pelajar kita di seluruh Sabah. Bantuan pendidikan ini paling besar dalam sejarah Sabah. Dalam masa hampir 5 tahun kita belanja 1.3 bilion. Beasiswa pun kita tingkat, macam-macam. Kita berjaya mengadakan perjanjian dengan Petronas, dan juga yang paling penting, kejayaan kita boleh dilihat oleh rakyat. Kalau sebut Sarawak, renewable energy. Kalau sebut Sabah, blue economy. Ketua Menteri Sementara Haji G. Noor menegaskan ekonomi biru kini menjadi pemacu utama pembangunan baharu negeri itu. Langkah ini akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan limpahan ekonomi kepada komuniti pantai serta luar bandar. Kita akan tubuhkan satu taman perindustrian ekonomi biru ini di Kudat, dan mendapat dukungan yang baik daripada kerajaan persekutuan. Haji G berkata pencapaian itu hasil pendekatan diplomasi senyap tetapi konsisten yang menjadi gaya kepimpinannya dalam berurusan dengan kerajaan persekutuan dan agensi nasional. Tidak payah kita teriak-teriak gaduh-gaduh. Kita berbincang cara baik dan kita dapat hasilnya. Saya diam, ada hasil. Beliau juga menghargai usaha Putrajaya meletakkan Sabah sebagai antara negeri paling diberi perhatian dalam fasa pembangunan negara akan datang. Beginilah caranya kalau kita mau bangunkan Sabah. Kalau kita sayang Sabah, kita mau bangunkan Sabah, majukan, kita kena pilih kerajaan yang betul-betul dapat melaksanakan dan mempunyai agenda yang ikhlas, yang jelas kepada rakyat. Zahrul Alamiyah Syahir, FMT. Kita wajib selamatkan Sabah daripada dinosaur-dinosaur yang merompak harta rakyat Sabah. Saudara YB Dr. Akmal, dinosaur yang merompak harta Sabah, siapa tu doktor? Yang memerintah puluhan tahun kah? Yang memerintah 5 tahun yang penuh dengan pencapaian dan rekod yang cemerlang. Jadi doktor, saya nasihat, mau kempen di Sabah ni kena hati-hati. Orang Sabah ni ada rukunnya, ada nilainya dan ada kesopanannya. Kami nak mau berpecah belah. Kalau mau bawa budaya perpecahan, kita nasihat janganlah bawa ke Sabah. Orang Sabah mau kesatuan sebab orang Sabah mau kemajuan. Dan insya-Allah kemajuan itu boleh dibawa oleh kerajaan gabungan rakyat Sabah. Yang terbaru, dia kata dan ugut, kalau jadi kerajaan dia akan tamatkan lagi kontraktor jalan. Bala apa lagi yang dia mau bawa? Lepas ni, kalau jadi kerajaan, kesan dari keputusan dia yang lama pun belum selesai, dia akan bawa lagi masalah baru. Syafi, dulu masa kamu jadi ketua menteri, kamu batalkan projek Pen Borneo. Katanya untuk jimatkan kos, tetapi rakyat Sabah yang menanggung derita. Guys, kamu sudah tahu kan, tahun 2019 masa Syafi jadi ketua menteri, model projek delivery partner PDP dibatalkan. Sekarang dia teriak sana sini salahkan orang lain sebab kelewatan projek. 20 daripada 35 package terus tergendala. Masa itu Perdana Menteri siapa? Tun Mahathir. Dan Syafi sendiri, dia cakap dia yang bantu Mahathir jadi Perdana Menteri. Semua orang tahu hubungan Mahathir dan Syafi masa itu macam bapa dan anak lah. Bila Sabah ubah dasar, persekutuan kena ikut. Tetapi hasilnya Sarawak terus maju, Sabah tertinggal. Kalau tidak, sekarang jalan kita sudah macam di Sarawak.
PEN Borneo Sabah ini bukan kecil, panjang 706 km, 35 pakej kerja, kos asal hampir 16 bilion, sepatutnya siap tahun 2025. Tetapi sebab dasar warisan 2019 hanya 15 pakej jalan, sedangkan 20 lagi tergendala. Apa macam itu? Bila Anwar jadi Perdana Menteri, dia arah projek PEN Borneo Sabah dipercepat segera. Lebih 10 bilion diluluskan untuk siapkan baki 20 pakej. Haji Jib memastikan semua kontraktor kerja ikut jadual. Kira-kira siapa yang lantik? Yang penting jalan siap untuk rakyat, bukan kepentingan politik. Atau Kurup jelaskan di dalam parlimen, kelewatan berpunca dari perubahan dasar kerajaan negeri pada 2018. Sekarang projek sudah siap 60%, baki 19 pakej diluluskan semula oleh kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana keputusan politik antara Mahathir dan Safi, rakyat Sabah yang menjadi mangsa. Kos naik, masa hilang, pembangunan lambat. Semua sebab keputusan kamu dahulu. Ini semua kesan jangka panjang. Warisan yang rosakan, Anwar dan Haji Ji yang pulihkan. Macam mana itu, Jo? Sabah bangkit sebab kerajaan hari ini kerja betul-betul mahukan perubahan untuk rakyat. Rakyat tidak lupa siapa yang buat keputusan dan siapa yang betulkan. Jadi guys, pandai-pandailah kamu pikir semasa mengundi nanti. Assalamualaikum.